Definisi pencemaran air ialah pencemaran air ialah perubahan yang berlaku kepada air dari segi kandungan atau warna serta sifat-sifat kimia yang disebabkan oleh pelbagai bahan pencemar dalam pelbagai bentuk seperti pepejal, cecair dan gas yang merujuk kepada pencemaran jasad air. Contohnya tasik, sungai, lautan, akuifer dan air bawah tanah. Biasanya akibat kegiatan manusia. Baik, merujuk kepada laporan kualiti alam sekeliling 2017 yang dikeluarkan Jabatan Alam Sekitar, 51 sungai di seluruh negara dikategorikan sebagai tercemar. Dekat Malaysia ni, lebih daripada 90% sumber air kita daripada sungai. Antara punca-punca pencemaran air ialah yang pertamanya ialah bahan pencemar dari kilang. Punca utama yang menghasilkan pencemaran ini lebih kepada bahan pencemar dari kilang-kilang yang berdekatan dengan sumber air tersebut. Seterusnya, punca yang kedua ialah pembuangan sampah. Bahan-bahan pembuangan domestik yang terdiri daripada sampah sarap dan bahan kumbangan dibuang sewenang-wenangnya ke dalam sungai. Punca ketiga ialah pertanian. Penghilangan hasil pertanian menghasilkan banyak bahan kimia cecair yang disalurkan ke dalam sungai-sungai. Ini menghalang penembusan cahaya ke bawah permukaan air dan mengakibatkan kematian tumbuh-tumbuhan dan haiwan-haiwan akuatik. Pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan benda asing udara sama ada dalam bentuk pepejal atau gas seperti asap, debu atau bahan radioaktif yang boleh menjejaskan kesihatan manusia atau kehidupan sekeliling. Pada tahun 1970-an, Malaysia masih dianggap tidak mengambil kepentingan terhadap masalah pencemaran udara yang berlaku kerana dikatakan faktor hujan adalah cukup untuk membersihkan udara yang tercemar. Oleh yang demikian, peningkatan kadar pencemaran udara di Malaysia telah meningkat melebihi paras selamat yang telah ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia. Namun, dapat dilihat pada era kemajuan ekonomi masa kini, isu pencemaran udara masih menjadi masalah utama kepada negara kerana kawalan terhadap pencemaran udara tidak dapat dilakukan dengan sebaiknya. Berikut merupakan sedutan berita tentang pencemaran udara. Pencemaran dan bahan asing di udara pada kadar yang tinggi umpama selimutnya semakin tebal. Ia menyebabkan haba terperangkap dan seterusnya memberi kesan suhu yang tinggi di sesuatu kawasan. Statistik menunjukkan pencemaran udara di Malaysia mempunyai perbezaan di kawasan bandar dan luar bandar. Kadar pencemaran udara di kawasan bandar dilihat meningkat tinggi berbanding kadar pencemaran di kawasan luar bandar yang lebih rendah. Jadi kedua-dua itu berlaku dalam keadaan yang sama. Daripada segi hutan tadi, walaupun kita buat penanaman semula, tapi kapasiti hutan semula jadi, kalau hutan semula jadi dengan hutan yang secondary atau hutan buatan, kita buat taman dan sebagainya, dia tidak mempunyai kapasiti yang sama untuk orang cakap apa, menyerap karbon dioksida kan. Hutan hujan tropika semula jadi kita tu mempunyai kapasiti yang lebih tinggi. Kualiti udara di Malaysia menjadi masalah utama kepada negara. Hal yang tidak dibendung dengan baik akan memberi kesan buruk pada manusia dan kehidupan. Contohnya, pada tahun 2019, Pasir Gudang telah dikesan berlaku pencemaran udara akibat pelepasan gas menyebabkan kesan buruk dan berisiko tinggi kepada kesihatan manusia. Punca ini memberi kesan imunisasi terganggu dan meningkatkan masalah pernafasan, terutamanya kanak-kanak. Kawasan perindustrian tersebut memberi impak negatif kepada masyarakat sekeliling akibat daripada pencemaran udara yang berlaku. Selain itu, jerebu di antara yang memberi kesan buruk kepada ekonomi, manusia dan fizikal atmosfera. Gangguan penglihatan akibat jerebu juga mampu memberi kesan kepada kemalangan jalan raya. Peningkatan pencemaran udara juga meningkatkan suhu di Malaysia menjadi lebih panas. Apabila suhu meningkat, pembakaran hutan boleh terjadi. Oleh yang demikian, pertumbuhan flora menjadi masalah pada proses fotosintesis dan memberi kesan terhadap kitaran ozon. Kerajaan telah memulakan langkah
langkah kawalan terhadap perindustrian dan juga masyarakat. Tetapi, kekurangan dari segi penguatkuasaan perlu ditingkatkan lebih ketat supaya punca pencemaran udara dapat dikurangkan. Masyarakat sekeliling juga perlu diberi kesedaran mengenai bahayanya pencemaran udara kepada manusia yang berisiko dapat menyebabkan kematian. Pencemaran udara yang berlaku telah mengurangkan kualiti udara di Malaysia. Punca-puncanya ialah: pertama, 80% pencemaran udara dihasilkan oleh kenderaan yang menjadi pengangkutan utama rakyat Malaysia. Kedua, 10% dihasilkan oleh perindustrian seperti kilang, bengkel dan aktiviti yang membebaskan asap. Ketiga, 5% melibatkan pembakaran atau kerosakan pada hutan tropika semula jadi di Malaysia. Pencemaran bunyi. Pada zaman teknologi serba canggih, sesebuah negara akan meningkat maju dengan pembangunan yang pesat. Disebabkan itu, berlakunya pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi ditafsirkan sebagai bunyi atau getaran yang kuat dihasilkan daripada aktiviti sekeliling seperti mesin, haiwan dan sebagainya. Pencemaran ini juga dapat menjejaskan kesihatan manusia dan dianggap remeh berbanding dengan pencemaran yang lain. Pencemaran bunyi banyak didapati berlaku terutamanya di kawasan yang sedang membangun. Baik ini pula di Selangor, operasi kilang hingga lewat malam didakwa mengganggu ketenteraman penduduk Pangsapuri Sri Ayu dekat Bandar Putra Kelang. Masalah pencemaran bunyi yang berlaku tidak kira siang atau malam ini menjadi punca terjejasnya kehidupan masyarakat. Oleh yang demikian, kawalan dari segi masa operasi sebuah pembinaan atau pembuatan perlu ditingkatkan untuk mengurangkan pencemaran pada tahap yang minimum. Masalahnya ialah gangguan bunyi dan juga kadang-kadang dia orang ni ada buat pembakaran terbuka. Lepas itu gangguan bunyi ini sehingga waktu malam. Jadi sesuatu yang sangat mengganggulah. Antara punca pencemaran bunyi ialah: pertama, kawasan pembinaan berhampiran kediaman rumah. Kedua, bunyi daripada pelbagai kenderaan di atas jalan raya. Ketiga, bunyi pesawat yang kuat ketika berlepas atau mendarat di lapangan terbang. Keempat, bunyi bising daripada mesin perkakasan di kilang pembuatan dan sebagainya. Kesimpulannya, sesebuah negara maju seperti Malaysia dilihat membangun dengan begitu pesat, tetapi perlu diberi keutamaan terhadap isu pencemaran yang sering berlaku, sama ada pencemaran air, udara, tanah atau bunyi yang disebabkan oleh pembangunan tersebut. Selain itu, masalah alam sekitar ini juga mampu menjejaskan kesihatan masyarakat dan merosakkan ekosistem tumbuhan hijau. Kerajaan dan masyarakat perlu memainkan peranan yang penting mengenai punca pencemaran ini dan masalah alam sekitar akan dapat dikawal sehingga pada tahap yang rendah dan seterusnya memelihara alam sekitar dengan lebih baik agar tidak terus tercemar. Bagi memulihkan alam sekitar, bukan hanya perlu dilakukan secara fizikal sahaja, tetapi juga perlu melalui nilai-nilai spiritual.